Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak buat soalan SPM 2019 bagi tajuk bumi sebagai sfera. Jadi, tajuk ni saya dah cover sebelum ni. Jadi, hari ni saya nak buat soalan saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya nanti. And saya akan share link untuk playlist bagi bumi sebagai sfera ni lah. Okay? So, first kita baca dulu soalan dia. Iaitu dia kata P, Q, R dengan V ialah 4 titik di atas permukaan bumi. Jadi dia kata 4 huruf ni ada di atas permukaan bumi lah. Jadi untuk itu, setiap kali dia bagi titik, automatik kita tulis terus. Iaitu sekarang ni, titik dia adalah P, Q, PU, PQ, R dengan V. So, bila kita tulis PQRV ni, kita tahu ada 4 titik yang ada atas ni. Okay? So, saya tulis dulu PQR dengan V. P adalah 25 utara dengan 70 timur. And then Q adalah 25 utara, 50 timur. And then V dengan R ni dia tak bagi. Okay? So, kita baca seterusnya. Dia kata lagi, titik R terletak di arah selatan dari P. So, R ni adalah selatan P. Saya tulis je maklumat ni. Selatan P. PV adalah diameter bumi. So, PV. PV diameter bumi. Saya keluarkan maklumat je. And then ni adalah lukisan. Kamu tak lukis pun tak apa. Saya just lukis untuk mudahkan pelajar yang belum faham in detail lah. Kalau kamu dah faham, kamu tak lukis pun tak apa. Okay. So sekarang ni dia kata kat sini, setiap kali kalau dia kata titik, buat dulu titik-titik yang ada. And then untuk tajuk ni sangat-sangatlah penting. You kena tahu arah mata angin ni. Iaitu north, south, west, east. Okay, siapa yang ingat Malay boleh tulisan Malay lah. Utara, selatan, kat sini barat, kat sini timur lah. Alright. So, dari sini kita boleh tengok dia kata 25 utara. Kalau kamu tak nampak, kita tulis je dulu 25 utara. Kita buat satu garis di bahagian utara lah. Contoh kat sini saya tulis 25. 25 utara. Alright. And then, tengah-tengah ni memang ada garisan equator. Equator ni adalah garisan yang kosong lah. Kat sini latitude. Kosong. Okay. Waalaikumsalam, Cik Azim. Kamu dah buat tadi kan? So, kamu boleh share. Kamu boleh share pula. Kamu boleh check jawapan. Okay. So, dari sini, bila kamu dah dapat, kita tengok kat sini 25 utara and then dia tulis 70T dengan 50T. So, untuk timur, kita tahu dia adalah di bahagian belah kanan lah nanti. Okay, so sebelum tu, saya akan baca dulu bila ada perkataan diameter. Diameter bumi dengan, dia ada dua jenis diameter, iaitu diameter bumi dengan diameter bagi parallel latitude lah. Latitude yang selari. Jadi, bila diameter bumi, dia adalah di hujung. Okey, hujung. Okey. So, dekat sini, kalau P dengan V, saya akan ambil titik P ni lah. P dengan V, saya akan letak hujung supaya senang kita nak tengok. So, contoh kat sini, P ni adalah 70T kan. Kita tahu T adalah di belah kanan. So, kita letak sekejap kat sini adalah garisan hujung ni adalah 70T. So, 70T dengan 25U, sini adalah titik P. Alright. Bila dia kata diameter bumi, dia akan lalu di pusat bumi. Diameter. So, dia akan so, dekat bawah ni. Kat bawah ni adalah V. Okay. So, kat sini saya tanda ini adalah latitude bagi diameter bumi ni lah yang dia bagi PV ni. So, bila diameter bumi, since kat atas ni adalah 25 utara, kita akan dapat bawah ni 25 selatan sebab diameter dia sama jarak. 25. So, kat sini adalah 25 selatan garis ni. Okey, ni dari soalan ni je. Saya tak baca soalan lagi. Saya just keluarkan maklumat dari apa yang soalan ni bagi. Okey. Hai Ming Huan Lee. Okay, so dari sini bila dah dapat V, kita dah dapat dia punya latitude. Untuk longitude, kamu kena ingat bila diameter
diameter parallel ke, diameter bumi ke, kita kena tolak bagi longitude dia 180, tolak dengan nilai yang diberi yang atas ni. So contoh kat sini untuk latitude sebelah longitude sebelah ni, kat sini kita dah tahu 70. Untuk tahu yang longitude sebelah sini, kita akan ambil 180 tolak dengan 70. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat kat sini 110. Tekan kalkulator je. So kat sini timur dia bertentangan, dia akan jadi barat kat sini. Okey. Syafiqah, oh tak apa, kita baru start, so boleh tanya. Ni saya baru keluarkan maklumat dari soalan. Okey. So dari sini bila kita dah dapat dia punya latitude dengan longitude, so kita boleh continue lah. So V ni kita dah dapat sebenarnya dia punya latitude and longitude, which is 25 south dengan 110 barat. Siapa yang tak faham boleh tanya So dekat sini barulah kita tengok soalan A. Dia kata nyatakan latitude V. So latitude V latitude, dia minta latitude je. So latitude adalah 25 south lah, jawapan untuk A. Alright. So untuk B adalah dia kata diberi bahawa jarak dari P ke R. P ke R tadi maklumat dia apa? Maklumat dia adalah di selatan P. So kita tahu R ni di bawah ni. Dia dekat selatan P. Kita tak tahu dia gerak sampai mana, tapi kita tahu dia di selatan lah. And then dia kata diukur sepanjang meridian ialah 2580. Okay, so batu nautika ni adalah nilai dia punya distance lah. Jadi untuk distance, kita tahu ada dua formula, iaitu formula dia, satu ada darab dengan cos, satu tak ada darab dengan cos kan. So saya bagi tips macam mana nak ingat. So kat sini, kalau alpha darab dengan 60 dengan alpha darab 60 darab cos, contoh kat sini beta lah saya tulis kan, cos theta pun boleh. So dia ada dua formula untuk cari distance, untuk cari jarak. So untuk yang pertama ni, kamu kena ingat kat sini dia punya latitude berubah. Latitude berubah. Kalau dekat sini yang ada cos theta ni, saya ingat kat sini latitude dia sama. So ni cara cepat saya nak ingat. Maksudnya kalau latitude dia sama, saya terus akan tambah cos theta. Kalau latitude dia tak sama, saya terus guna alpha darab 60. Ni cara cepat lah. Okay. So dekat sini, kalau kita tengok, dia kata jarak sorry. Jarak dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2580 batu nautika. So 2580 dia punya D, distance, jarak dia. So hitung latitude R. Okay, so bila dia bergerak ke selatan, dia bergerak ke bawah, maksudnya latitude dia berubah. So bila latitude berubah, kita hanya guna formula alpha darab 60 sahaja. Okay, so dari sini D dia adalah bersamaan 2580. So kat sini kita dapat alpha darab 60 bersamaan 2580. So alpha bersamaan, alpha ni degree dia lah. So bahagi je lah 2580 bahagi dengan 60. 2580 bahagi 60. Oh, good job Syed Azim. Kamu betul kan? Okay, good. So, sini 43 degree. Jadi, bila 43 degree, dia bergerak dari sini ke selatan 43 degree. Jadi, kita tahu utara ni ada 25 degree sahaja. So, dari sini, dia bergerak ke equator ni 25. Sini 25. So, kita nak tahu balance dia berapa. Kita ambil 53 pula 43 tolak dengan 25 lah. So, untuk jawapan B, 43 tolak 25. So, kamu akan dapat kat sini 18. 18 degree ni apa? 18 degree ni 43, 25 kat sini, 18 kat sini. So, total dia punya degree adalah, kita tambah balik 25 tambah 18. Kalau kamu nak double check, 25 campur 18. So, dapat 43. So, total adalah 43 degree. Jadi, kat sini adalah dia masuk di kawasan selatan, iaitu 18 selatan, south. Alright. So, dekat sini kita tengok, dia kata
latitude bagi R. So, kita dah dapat lah latitude R adalah 18 south. Okay. So, kat sini 18 south. And then longitude dia adalah sama lah dengan P. Dia tak minta pun. Just saya nak tulis dekat sini total. Apa yang kita dah ada maklumat. Okay. So, kat sini tadi kita dah tanda line ni adalah 70T. Alright. So, kita dah ada jawapan untuk B. Latitude dia 18 south. Then, kita tengok soalan C. Untuk C, dia kata hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari R ke V. Okay. So, kalau hitung jarak terpendek dari R ke V, okay, saya guna kali hitam kan takut pening pula. So, kat mana R? R tadi kita dah dapat, dia punya latitude dia adalah 18 south kan. So, 18 atas sikit lah daripada sini. Sini 25, sini 18. Contoh 18 south. So, dekat sini R. Okay. So, dari sini dia kata jarak terpendek. So, kalau jarak terpendek, kita akan kira dekat hujung-hujung. Hujung. Okay. So, kalau kat sini kita tengok dari mana ke mana dia nak tengok shortest distance dia. R ke V. So, R dekat sini. V dekat sini. Okay. So, dekat V ni, kita dah tahu tadi dia punya kedudukan adalah 25 south. So, bila 25 south, dia dari kosong ni, equator ni, 25 degree. Jadi, bila kita lukis, tengok saya lukis, straight line adalah 180. And then, dia bagi kat sini, sini adalah 18. Kat sini pula adalah 25. Jadi, untuk alpha kat sini, theta kat sini, kita akan ambil 180 tolak 25 tolak dengan 18. Okay, so kita akan dapat kat sini. Sebab dia suruh kira dari R ke V kan. So, sini. Macam tu. Kalau jarak terpendek, kita kena kira yang dari hujung ni. Alright. So, kita cari theta dekat tengah ni. Kita akan dapat 180 tolak dengan 25 tolak dengan 18 darab 60. Syarat dia untuk yang terpendek ni just darab 60 je. Alright. So, kita dapat kat sini 180 tolak 25 tolak 18 darab dengan 60. So, dapat 8220 batu nautika. Okay, Ain, boleh tanya, Ain tak faham kat mana? Senang. Sebab tu saya suka buat live. Kau boleh tanya live. Okay. Ain kurang faham yang shortest distance ke Ain? Okay, kita tunggu Ain balas So, untuk yang ni, untuk shortest distance, tak kisah dekat mana pun, kita akan kira di hujung ni, laluan dia. Alright. So, bila hujung laluan ni, kat sini, saya lukis balik. Okay. So, kat sini, tadi dia bagi R. Kat sini, ni kita bayangkan ni garisan equator lah, kosong. So, garisan equator, dekat sini adalah 18 degree untuk R. Sini 18 degree. Macam tu. And then, sebelah ni, dia bagi V pula. V ni kita dah dapat tadi, iaitu 25 south. 25 south ni maksudnya 25 degree dari equator. 25 degree. Ni 18 18 degree, 25 degree. Jadi, untuk kira shortest distance, kita kena tengok yang hujung ni. Laluan tengah-tengah. Macam tu. So, untuk cari laluan tengah-tengah ni, kita kan straight line, syarat untuk straight line adalah 180 degree. Sebab tu, kita akan kira 180 tolak dengan 25, tolak dengan 18. So, kita dapat theta ni, iaitu 180 tolak 25, tolak 18. So, tengah ni kita dapat 137 degree, tengah ni. Kalau kamu nak double check, kita tambah balik. Which is 25 tambah 18 tambah 137. Kita akan dapat 180. Memang syarat untuk garis lurus, degree dia mesti 180. Okay. So, bila kita dapat 137 degree, kita nak cari distance dia, jarak dia untuk di atas bumi ni. Kita kena darab dengan 60. Memang tu syarat dia. Kita kena darab dengan 60.
Okey. So kat situ 137 darab dengan 60, kamu akan dapatlah jawapan dia, iaitu 8220 ni. Batu nautika. Yang ni. 137 darab dengan 60. 8220. Faham tak, Ain? Kalau tak faham, cakap balik Alright, so next. Lepas kita dah dapat, dia suruh kira D pula. Okey, untuk D, dia kata sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang ke arah timur P. Okey, yang ni kita tanda kat sini lah. Saya suka buat macam ni tau. Senang sikit, saya akan buat macam ni tau. Meridian tu yang longitude tu. Yang line-line semua ni. Line. Ni meridian, garisan meridian. Okey? Okey, saya continue lagi D. So untuk D, okey, saya tunjuk cara saya tahu. Saya selalu buat macam mana. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q. Saya akan tulis huruf Q. Dan terbang ke arah timur. Ke arah timur adalah ke arah belah kanan lah. Ke arah timur ke P. Dan kemudian terbang ke arah selatan R. Selatan ke bawah kan. So saya suka buat macam ni. Saya buat nak panah je. Lepas tu dia kata purata laju kapal terbang. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan itu ialah 710 knot. Okey, bila dia dah sebut purata laju lah bagai ni, kita akan guna formula, iaitu saya hafal in English. Saya tak tahu korang hafal in Malay ke atau English. Jadi ikut yang kamu hafal, okey. Ni yang saya hafal, iaitu DTV. DTV, senang sikit saya ingat TV kat bawah. DTV. So DTV ni, D is for distance, T ni for time, V ni for speed. Okay. So kat sini speed tu laju lah. Sini laju, sini jarak, sini masa. Okay, saya ingat English lah, DTV. So dari sini dia dah bagi laju dia, kita dah ada maklumat, which is V. And then dia suruh kita cari apa? Dia suruh kita cari hitung masa dalam jam. So masa dalam jam dia suruh cari T. T ni apa dalam jam? Okay. So untuk cari T, T adalah bersamaan D bahagi V, iaitu jarak bahagi laju. Bila dia sebut purata ni jangan takut. Purata ni sebenarnya kita tambah jumlah je. Jumlah jarak bahagi jumlah laju. So laju dia dah bagi dah kat sini, iaitu dia bagi 710 knot. And then untuk jumlah jarak, kita akan tambah jarak dari Q ke P and then P ke R. Kalau kita tengok balik, P ke R ni adalah di soalan A. Dia dah bagi dah jarak dia. Diberi jarak P ke R ialah 2580. P ke R ni kita dah ada 2580. So tinggal kita nak cari dari Q ke P. Alright. So dari Q ke P, kita tengok balik kat sini. Q, P. Saya tengok kat sini je, Q dengan P. Alright. Q dengan P, tadi saya dah cakap kan, kalau sama dia punya latitude, kita akan guna formula yang darat 60 ni. Latitude sama. Secara cepat tau kamu nak ingat. So dekat sini kita tahu kita akan guna alpha darab 60 darab cos theta. Okay. So dari sini kita akan guna untuk QP, jarak dia. QP adalah kita nak guna alpha darab 60 darab cos theta. Saya buat macam ni sebab supaya tak salah careless. Kita dah pilih nak guna apa. So untuk Q ke P, kita tengok dia punya titik. Q ke P, dia punya latitude sama. Jadi latitude dia kita akan buat di, saya buat dulu belakang. Cos apa? Cos latitude yang sama ni, which is 25. Saya letak cos 25 kat belakang. Macam tu. Okay. And then kat sini 60. So sekarang kita nak cari dia punya degree je lah. So untuk cari degree, kita tengok P dengan Q. P ni 70T kat sini. And then Q ni adalah 50T. So jarak dia berapa degree? 50 ke 70? 25
20 lah. 20 degree jarak dia. Alpha dia. Okay. So, kat sini kita dah dapat 20. So, dapat teruslah, which is 20 darab 60 darab dengan cos 25. So, bersamaan kat sini 1087.569. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Jadi, untuk tahu jumlah jarak, kita akan tambah QP, which is 1087.569. So, 1087.569 tambah dengan 2580. So, tambahlah, lepas tu bahagi dengan 710. Okay. So, 1087.569 tambah 2580 bahagi 710. So, kita akan dapat jawapan 5.166 jam. Okey, ni yang kira lah. Okey, saya ambil 3 tempat perpuluhan. Jadi, saya okey tak? Jawapan kamu buat tu. Siapa yang dah try, saya ada hantar soalan ni dekat Telegram group. So, siapa yang dah try buat boleh chat and tanya. Okay, so sampai situ sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, you nak discuss ke ataupun you nak tanya bagi chapter mana ke, boleh bagi cadangan supaya nanti next week saya boleh buat, since kamu you guys dah nak trial kan. So boleh tanya tajuk mana, kita boleh buat revision sama-sama untuk next week punya kelas. Okay, so sampai situ sahaja. Jumpa lagi next class. Okay, bye. Assalamualaikum.